Stop recording video. Button. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Good evening to everyone, all of you. So, alhamdulillah, syukur Allah SWT. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anda bertemu saya Ahmad Daniel Muhammad Sali dalam rancangan Jom Tadabbur Quran, Al-Quran dihayati terus ke hati. Episod yang ke-19, insya-Allah kita kongsikan hari ini. Jadi sebelum tu selamat datang saya ucapkan. Boleh tulis di ruang komen clear tak kamera dan sebagainya. Jadi apa-apa pun selamat datang saya ucapkan. Saya doakan tuan-tuan dan puan akan sihat. Dah makan ke belum ni? Apa juadah hari ni? Apa khabar? Mudah-mudahan sentiasa dirahmati Allah SWT. Jadi sebelum kita teruskan, hari ni kita buat premier ataupun tayangan perdana, sebabkan selalu kita tengok internet masalah kan dan sebagainya, salah-salah lain. So saya nak tuan-tuan puan-puan clear lah apa yang saya sampaikan, jelas dan sebagainya. So itulah saya buat secara premier untuk setakat ni lah. Baik, ayat yang kita akan hurai pada hari ini, tadabbur pada hari ini adalah ayat 86 sehingga ayat 90 surah Al-Baqarah. Jadi muka suratnya, muka surat untuk tulisan braille tafsir Ibn Ar-Rahman, muka surat 66 sebelah kiri atas. Dan yang menggunakan Quran biasa, Mushaf Usmani, tuan-tuan puan-puan yang kelihatan boleh buka muka surat 13. Masih lagi dalam muka surat 13 dalam surah Al-Quran ayat 86 ulaikal ladzi. Itu ayat dia. So, boleh sama-sama masuk dulu. Selamat datang saya ucapkan. Boleh kongsikan pada yang lain, pada seluruh media sosial anda. Pada yang first timer boleh tulis siapa-siapa yang first timer untuk rancangan ni ke, tak kisahlah untuk page ni ke. Jadi mudah-mudahan boleh stay lah dengan page Love Quran Group. Baik, sebelum kita mulakan, saya nak sekankan sekali lagi berkenaan dengan tadabbur adalah kita sama-sama kongsikan ayat-ayat yang kita faham untuk memahami ayat tersebut dan kita boleh amalkan, kaitkan dalam kehidupan kita. Itulah tadabbur. Jadi dan samping itu kita kongsikan juga pengajaran-pengajaran yang banyak dalam Quran ni, banyaklah dari yang mana kita boleh ambil, kita ambil sikit-sikit. Seterusnya saya nak kongsikan juga ada soalan daripada penonton kita untuk episod yang lepas. Okey, berkenaan dengan syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Yang dinyatakan adalah, jawapan saya adalah riak. Riak tu adalah syirik kecil. And then untuk soalan yang berikutnya, jika jumpa bomoh dan sebagainya, ada pantang larang yang perlu kita ikuti dan sebagainya dengan kesihatan. Jadi tengoklah, kalau bomoh yang menggunakan tahyul ataupun jin dan syaitan ataupun yang tidak berkaitan dengan agama Islam, dilarang sama sekali lah. Tapi yang menggunakan ayat Quran, bahasa Arab dan sebagainya, itu boleh kita jumpa dan boleh kita ubati. Okay, terutamanya perbuatan Islam lah, ustaz-ustaz yang mengamalkan ruqyah syar'iyah. Baik, pengalaman saya sendiri belajar, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita boleh buat ataupun merawat diri kita sendiri. Itu yang saya tahu. So just macam contohnya kita baca surah Al-Fatihah ataupun ayat kursi, kita sapu ni, tiup di tangan and then kita sapulah mana-mana sakit di dada dan sebagainya. Ada yang kata 7 kali, ada yang kata 6 kali. Lepas tu dengan selawat syifa kan. Okey, itu antara-antaralah ayat-ayat yang boleh kita baca. Yang mudahnya Al-Fatihah kan, tuan-tuan dan puan. And then kita yakin, itu yang paling penting. Kita faham dan kita yakin ayat tu bukanlah yang menyembuhkan, seperti Allah SWT yang menyembuhkan. Okey. So itu i'tiqad kita yang betul lah, jangan salah. Kita ingat ubat tu yang menyembuhkan. Itu yang paling penting. Okey, jadi sebenarnya Islam dah tunjuk cara-cara tu, cuma kita lah tahu, kita tak tahu sebagainya. Okey, clear ke kamera semua? Boleh kongsikan, boleh kita mulakan. Kita mulakan dengan bacaan dulu, kemudian kita teruskan dengan terjemahan dan tadabbur kita insya-Allah. Okey, muka surat 66 braille dan siap 13. Saya mulakan dengan Al-Fatihah. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Sadaqallahul azim. Okey ke tuan-tuan? Laju sangat baca. Kalau laju bagi tahu apa-apa tulis di komen. Kalau saya tak respon sekarang, saya boleh respon akan datang. Dan saya juga nak bagi tahu saya akan cuba kongsikan di form tu yang kaitan dengan tafsir pula. Tilawah secara online. Tuan-tuan nak sertai tak? Boleh tulis dalam komen. Kita dah bagi masa dalam tak lebih 3 minit je tuan-tuan. Surah bebas. So tak kisahlah. Yang penting kita join, kita test bacaan kita dulu. Adakah kita ni layak sebagai insan terpilih dalam slot-slot atau peringkat-peringkat suku akhir, separuh akhir dan sebagainya. So nanti kita kongsikan insyaAllah. Kalau yang ada juga boleh kongsikan juga form tu di ruangan komen. Baik, boleh kongsikan lagi pada yang lain. Selamat datang pada yang baru masuk. Kongsikan pada yang lain supaya ramai yang dapat manfaat. Okey, baik, kita teruskan dengan flashback ataupun apa yang kita dah bicarakan sebelum ni. Okey, kita dah bicarakan soal orang Yahudi ataupun perangai Bani Israel ni. Panjang kan kisah Bani Israel ni sebab ia banyak berkaitan dengan kehidupan kita. Ni yang Allah katakan dalam Al-Quran. Bukan saya yang buat. Allah yang nyatakan ayat ni kan. So ceritakan pasal kaum Bani Israel dia melanggar perjanjian dalam Taurat mereka, beriman separuh, tinggal separuh, okey. Dan seterusnya ada juga tadi amal-amal yang kita perlu lakukan, jangan mensyirikkan Allah, berbuat baik pada ibu bapa dan sebagainya lah. Okey. Okey, itu pengajaran yang kita dah ceritalah lalu. So asbab nuzul pun saya ceritakan. Ada video sebelum ni, jadi boleh tengok saksikan. And then ini adalah ayat connection atau sambungan ayat berikutnya. Kita baca ayat 86 ni. Terjemahan dia, mereka itulah orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia dan kesenangannya dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azab seksa mereka pada hari kiamat dan mereka pula tidak akan diberi pertolongan. Okey, ulaika ni merujuk kepada ayat sebelum tu. Kalau ingat, kalau ada ulaika ke haula ke, dia macam merujukkan mereka. Okey, ulaika ni mereka lah. Okey, mereka yang sebelum itulah dikatakan yang apa ni,
Dia iman separuh-separuh kan. Allah kata dalam ayat 85 tu, afa tu'minuna bi ba'dil kitab, beriman kamu iman separuh-separuh je ke kitab ni, yang lain kamu kufurkan, tinggalkan, dalam cerita tu kan. And then Allah kata apa, mereka ni lah yang membeli kehidupan dunia. Dia kata dia ni lebih cintakan dunia, macam tu lah. Selalu Allah guna istilah ni, ishtara. Sebab ishtara ni adalah kita beli kan, beli yang mestilah kalau kita nak beli, mestilah kita beli yang terbaik kan, mesti yang kita suka. Jadi itulah berkaitan dengan kehidupan dunia, mestilah kita suka. Siapa tak suka dunia, betul tak? Tapi macam mana kita nak bawa dunia tu ke akhirat? Mereka ni lebih suka dunia berbanding dengan kehidupan di akhirat nanti. Padahal akhirat tu yang selama-lamanya kan, kita tengok kal abadan abada. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, sebelum kita dah baca kan ayat neraka, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kekal dalam neraka tu selama-lamanya untuk orang kafir. Dan untuk syurga pun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka pun kekal selama-lamanya di syurga. Ya Allah, tak mampu bagi kita bayangkan. Kita dah ceritakan sebelum ni, cerita pasal syurga, neraka sikit kan, macam mana nikmat-nikmat yang sangat terliur ataupun nikmat-nikmat yang perlu kita kejar, tuan-tuan dan puan. Okey, fala yukhaffafu. Okey, apa yang mereka akan dapat? Mereka akan dapat azab yang tidak akan diringankan. Yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Mereka ni tidak akan diberi pertolongan. Kita boleh mention di sini yunsarun ni, ya nun sara waw nun. Yunsarun ni adalah pertolongan. Okey, dia ada beberapa ayat lah ataupun beberapa perkataan yang boleh kita kaitkan dengan pertolongan. Yunsarun. Boleh kot nanti saya share dekat catatan kot kan, post ke, supaya lebih mudah faham, kita boleh tengok kan. Okey, seterusnya ayat yang ke-87, walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibna Maryamal bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum wa fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Kita tengok perangai Yahudi ni, beri attention ataupun beri tumpuan anda pada ayat 87. Okey, 67 ke surat Braille, sebenarnya 13 lagi rasanya. Okey. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan kami mengiringi mereka kemudian daripadanya dengan beberapa orang rasul, dan kami berikan kepada Nabi Isa ibni Maryam beberapa mukjizat, serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Kudus Jibril. Maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu dengan sombong takbur menolaknya, sehingga sebahagian dari rasul-rasul itu kamu dustakan dan sebahagian yang lain kamu membunuhnya. Okey, ada keterangan antara nabi-nabi yang telah dibunuh oleh kaum Yahudi. Okey, Bani Israel ini adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan lain-lainnya. Okey, kita tengok di sini perangai mereka adalah, kita cek dalam diri kita ada tak perangai ni. Okey, kita tengok Nabi Musa kan dia diberi kitab kan, kita dah baca sebelum ni, kitab Taurat yang di Gunung Tur Sina tu. Dan dia ada rasul-rasul, contohnya Nabi Harun kan, yang menolong dia. Dan diberikan, sebab tu datanglah Nabi Isa, beberapa mukjizat. Apa mukjizat pada Nabi Isa, boleh tulis di dalam komen. Apa jawapan dia? Saya tak nak bagi tahu. Kalau saya ingat, saya bagi tahu di akhir. Okey, serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Kudus Jibril. Jibril ni adalah yang menyampaikan wahyu kan. Apa-apalah dari zaman Muhammad SAW sendiri ada Jibril yang menyampaikan wahyu. Dia Nabi Muhammad telaki atau baca dengan Nabi kan. Itu menunjukkan bukti adanya malaikat. Sebenarnya mata ni Allah tanya balik, tiap-tiap kali datang kepada kamu ni, afakullama ja'akum telah datang kebenaran. Afakullama ja'akum rasulun. Okey, rasul datang kebenaran, datang rasul membawa kebenaran, kamu tak suka. La tahwa anfusukum mustakbartum. Sebab apa? Kamu suka ikut hawa nafsu. Kamu dengan sombong takbur menolaknya, sehingga sebahagian dari rasul itu kamu dustakan. Okey, apa perangai di sini? Kita tengok dia datang dan rasul datang dan mereka tak ikut arahan Allah, mereka ikut hawa nafsunya dengan takbur, sombong. Okey, istakbartum ni kita baca dalam ayat berapa tu tuan-tuan dan puan? Soalan best. Ingat balik surah Al-Baqarah ayat 34 asyik saya, betul lah? Ayat pasal iblis istakbaro aba, betul tak?
Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Sama tak? Alif sin ta kaf baro. Sama kan? Jadi perangai yang kita perlu cek dalam diri kita adalah perangai sombong ataupun enggan. Merasakan dirinya adalah lebih besar daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang kita tengok bila dah azan kan, ramai lagi warga-warga kita ni yang relax je, tak kisah pun. Sedangkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masalah macam sangat sibuk bila azan tu, terkejar-kejar sebagainya, sangat mengutamakan sembahyang. Itu yang basic lah kita boleh tengok. Dan mereka dah lah tak ikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lawan dan mereka ikut hawa nafsu tadi kita tengok tu kan. Lepas tu sebab apa mereka tak ikut hawa nafsu ni? Sebabnya mereka ni adalah orang-orang yang rasakan diri dia lebih besar. Kita rasa diri kita lah yang terbaik. Kalau kita ditegur dan sebagainya, kita tak boleh terima. Akulah yang betul. Itu sifat ananiyah. Dia juga berkait dengan ayat sebelum ni, ingat tak? Yang kata kita akan masuk neraka, orang-orang Yahudi ni. Cakap apa? Kita akan masuk rasa sekejap je. Tak apa, sekejap je kita akan masuk. Ayyaman ma'dudah. Lepas tu Allah balas dah kan? Kamu dapat perjanjian daripada mana? So itu berkait-kait dapat juga kan? Kita tengok tadabbur ya. Then ada puak-puak di kalangan mereka ni, Allah kata apa? Kazzabatum wa fariqan taqtulun. Ada yang dusta, dia menipu. Ada yang kata dia tidak datang kebenaran, mereka tak kisah, tak masalah. Bahkan mereka melawan, dan yang paling teruk adalah jenayah mereka lakukan sehingga hari ini juga kita boleh lihat adalah membunuh. Alhamdulillah min zalik. So antara jenayah yang besar dalam Islam, hukumnya adalah bunuh balik. Qisas adalah jenayah membunuh terhadap perempuan. So highlight di sini adalah kita janganlah kita ini lebih besar daripada perintah Allah SWT, daripada arahan Nabi SAW. Kita adalah hamba. Kita kerjakan di dunia ni untuk apa? Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, untuk beribadah, menghambakan diri. Dan kita ingat kita ada Tuhan yang akan cek kita punya amalan nanti. Okey, tuan-tuan dan puan, fariqan kazzabatum wa fariqan taqtulun. Sebab berikutnya adalah jangan elakkan daripada berdusta dan membunuh tu betul lagi lah kan. Okey, teruskan, boleh faham saya rasa. Okey, boleh teruskan, boleh kongsi-kongsikan kepada yang lain. Selamat datang kepada yang baru masuk. Hari ini kita buat premier ataupun tayangan perdana. Saya harap anda semua boleh faham, jelas. Tanya soalan boleh tanya, boleh saya balas di ruang komen nanti insya-Allah. Seterusnya ayat yang ke-88, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullah bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka kaum Yahudi berkata pula, hati kami tertutup, tidak dapat menerima Islam. Sebenarnya hati mereka tidak tertutup, bahkan Allah telah melaknatkan mereka sebabkan kekufuran mereka. Oleh itu, maka sedikit benar mereka yang beriman. Kerana kekufuran mereka, ni keterangan dia, Allah dan Rasul-Rasulnya, kaum Yahudi telah dilaknat oleh Allah, dan akibatnya mereka sentiasa ditimpa bala bencana dan tidak menemui selamat di sepanjang sejarahnya. Betul lah kita tengok kan, kaum Yahudi ni ditimpakan pelbagai. Siapa suka orang Yahudi? Ada orang suka Yahudi. Bila cakap Yahudi je jadi macam fobia. Yahudi, Israel ni, tak boleh ni Israel. Padahal yang buat tu Zionis atau dia buat, dia bukan kita orang Yahudi, tapi fahaman dia ada fahaman dia. Cakap Israel, laknatullah. Hati-hatilah bila cakap tu kan. Semua Israel. Israel tu nama kita dah belajar kan? Israel nama sama siapa? Nabi siapa? Nabi Yaqub, Bani Israel. Okey. Itu mereka dilaknat sampai bila pun. Okey, perhatikan pada ayat 88 ni, Allah guna apa? Mereka cakap apa? Qulubuna, hati mereka tertutup. Gulf. Gulfun, ra, ghin, lam, fa. Kita tengok ayat ke-6 surah Al-Baqarah. Ni contohlah kita bermain dengan tadabbur kan. Kita tengok kata apa kataan dia, okey? Ayat 6, ayat 7 khatamallahu ala qulubihim. Allah guna khatama, dia chop macam tu. Chop dia kata dah, mereka ni memang tertutup terus. Okey, tak boleh masuk, tak boleh buka. Ni masuk lagi. Tapi di sini digunakan ghulf, hati juga, tapi digunakan ghulf. Kalau terjemah dia baca apa? Tertutup, tidak dapat menerima Islam. Ghulf ni apa yang saya dengar macam tu, dia kongsikan, dia adalah macam kunci. Dia boleh terbuka. Bal la'anahumullah, bahkan Allah yang melaknat mereka sebabkan kekufuran mereka. Dan sikit aja ada yang beriman tadi, ada yang beriman tapi sedikit sangat.
So mereka ni sebenarnya boleh di gulf, tidak terlalu chop, terlalu tutup dia punya tu kan, tapi dia perlu dibuka. Bala'anahumullah bi kufrihim. Saya lupa dia punya gulf ni, tak apa. Bila kita kongsikan boleh lain kali kalau tanya soalan saya ingatkan, nanti boleh kita tengok perkataan gulf. Dia itulah dalam tuan-tuan puan-puan, dalam Quran ni perkataan-perkataan tu bukan sekadar kita baca terjemahan, dia ada bahasa Arab yang perlu kita faham, yang lebih lagi daripada yang sepatutnya. Itulah mukjizat Al-Quran. Okey, boleh ke faham? Jadi jaga hati kita tuan-tuan, ya muqallibal qulub, amin tsabbit qulubi, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jaga hatiku, okey, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku pada jalan agamamu, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, dan pada ketaatan padamu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, seterusnya ayat 89. Boleh teruskan muka surat, dah muka surat 14 yang rasanya. Qiyamul 68, kongsi-kongsikan lagi. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal silap yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Betul. Fala'natullahi 'alal kafirin. Tak perasan tak? Okey, dan tak kala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, kitab Taurat. Sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Maka dengan demikian laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu. Sekali lagi laknat diberikan sebab mereka ni kufur dan tidak menerima ajaran Rasulullah SAW. Dulu dalam kitab mereka ni dah cerita pasal Muhammad. Kita tengok kitab Hindu sendiri, kitab banyak lah, kitab agama, Injil dan sebagainya, ada cerita Nabi Muhammad, tanda-tanda dia. Tapi kita dah belajar dulu, kaum Yahudi ni dia buat apa? Dia tukar kan, tukar apa karakter Nabi ni kan. So Allah kata apa di sini? Dan tak kala datang kepada mereka sebuah kitab, walamma ja'ahum kitabun min indillah, daripada Allah, Al-Quran ni musaddiqul, mengesahkan apa yang ada pada mereka. Ni macam Al-Quran ni macam sebelum tu dah ada, ni macam mengesahkan lagi je, sahihkan ataupun betulkan saja, ataupun bukti je lah kan lagi kebenaran tu. Sedang mereka sebelum itu dah ada dah. Mereka minta Nabi-Nabi datang, Nabi akhir zaman yang mereka tunggu-tunggu. Okey, dengan kedatangan Rasul dan seorang pembawa kitab, setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenaran tu, mereka dah tahu dah. Orang kata apa? Orang Yahudi ni katanya lebih kenal daripada anak-anak mereka sendiri. Masya-Allah. Itu mereka kenal Nabi. Dan mereka mengingkarinya. Itu pun mengingkari juga. Kemudian laknat Allah sentiasa menimpa mereka. Sebab itulah siapa yang ingkar dia yang akan dilaknati. Ataupun siapa yang khianat, mereka akan dikhianati. Saya bolehlah tu kak, kalau boleh tulis dalam komen lah. Cuma dari segi kesahihan ataupun boleh check balik lah kan, fikir-fikir kan. Betul cakap ni. Okey, sajalah. And then seterusnya, sebab apa mereka ni mendustai? Sebab apa? Kita kena tahu. Sebab mereka ingat Nabi akhir zaman ni datang dari kalangan mereka. Itu jawapan dia. Sebab ialah sebelum ni mereka kan dimuliakan. Mereka ni bukan dihina, dia macam bagi nikmat macam-macam. Dan Nabi semua dari kalangan mereka. Nabi Musa, Nabi Isa, semua dari Bani Israel kan. Tapi bila akhir zaman, keturunan Nabi Ismail ataupun orang Arab. Marahlah mereka sampai sekarang lagi. Maksudnya macam mana boleh Nabi Muhammad datang kan? Patutnya kita yang terbaik, kita yang lebih besar. Kenapa Nabi Muhammad datang? Mereka perangai macam tu lah. Okay, kita tengok ada tak Allah balas ataupun tengok ayat-ayat berikutnya. Bi'sa mashtaraw bihi, ayat 90. Okey, sebelum tu pengajaran jangan kita kukurilah apa-apa nikmat yang kita dapat pun kan. Apa-apa kebenaran yang kita datang pada kita pun kita kena terima, kaji dan terima dengan hati yang redha. Okey, ayat selanjutnya, bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah baghyan ay yunzilallahu min fadli
ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin 'adzabun muhin. Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah, kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnianya wahyi kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. Panjang sikit ayat dia. So sejahat-jahat mereka dia tadi memberi kesenangan diri dengan mengingkari Al-Quran. So tema dia mengingkari Al-Quran, mengingkari Nabi SAW. Tema dia, ingat ayat yang kita baca hari ini. So telah diturunkan oleh Allah. Okay. Sebab apa dia dengki? Dia ada perasaan hasad. So jauhkan diri kita, na'udzubillah min dzalik, dari perasaan dengki ni. Bila tengok orang satu orang ni dapat kereta besar kan, BMW ke apa-apalah kereta besar, tak kisahlah. Dia dapat kereta besar ni, kita pun nak jadi besar macam ni. Boleh tak? Aku cakap dia ambil ni dah rasuah ni. Ataupun dia buatlah cerita macam mana. Biasanya itulah start dari dengki biasanya kan. Sihir dan sebagainya. Itu ni asalnya daripada hasad, dengki. Tapi dengki ni ada yang baik sebenarnya tuan-tuan puan. Boleh tulis dalam komen. Surprise. Okey, dengki. Allah menurunkan limpah kurnianya pada sesiapa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ni berkuasa lah turun kepada siapa pun. Allah nak pilih kita ni masuk syurga ke neraka ke, so kuasa Allah SWT. Kita tak tahu kan. So Allah nak pilih Nabi dari kalangan siapa ke, walaupun kita tengok dia orang Arab, bangsa apa pun, dia Allah nak pilih dia sebagai Nabi, orang yang mulia. Allah kun fayakun, jadilah kan. Jadi Nabi Muhammad lah dipilih. Sebab mereka ni sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang kafir akan boleh. Okey, orang kafir ni akan menghinakan. Ayat muhin ni adalah menghinakan. Okey, boleh tulis dalam komen, tulis nota-nota anda. Okey, selepas tu kita baca sikit yang ayat 91 ni kan, wa idza qila lahum aminu. Cukup. Bila turunkan kepada orang-orang beriman. Lepas orang cerita orang kafir, cerita orang beriman pula. Perbezaan dia. So supaya kita nampak jalan dia kan, mana kita boleh pilih. Allah dah bagi dia pilihan, nak jalan baik, nak jalan buruk, nak jalan kiri, nak jalan kanan, nak pilih yang mana. Pilih je lah. Itu dia, kita diberi akal, diberikan nafsu. Dengan kita punya nafsu mengatasi segala-galanya, melebihi akal kita, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, pengajaran dia adalah senang saja, jauh dari saat dengki. Dan yang basicnya adalah apa ni? Seorang yang menghinakan hukum-hukum Allah dan orang-orang kafir, dia akan diazab oleh Allah dalam neraka yang menghinakan. Na'udzubillahi min zalik. Okey. Subhanallahul azim, benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, biasa hari ni tuan-tuan, kita punya tadabbur. Kita bercerita, tak ada cerita sangat, kita cerita sikit-sikitlah. Baca terjemahan, tak adalah kita cerita tafsir lebih lanjut kan. Itu kena baca tafsir lah. Okey, kalau tengok asbab nuzul tu, saya cerita balik sebab apa diturunkan ayat-ayat ni kan. Yang kita baca ayat 84 dan 5 tu, dia boleh tunjuk dalam kitab-kitab lah. Contoh ilmu dia panggil ilmu Al-Quran, ulum Al-Quran, ilmu Al-Quran lah. Banyak dia ada ilmu munasabah ataupun kesesuaian. Kenapa surah ni lepas ni surah ni, kenapa lepas ni surah Al-Baqarah, kenapa lepas ni surah Al-Imran. Itu semua dalam ilmu ulum Quran. Ada dalam kitab Itqan fil Ulum Al-Quran. Ada banyak. Boleh kita nyatakan dari semasa ke semasa. Okay. And then apa perkataan yang saya kongsikan hari ini, boleh tulis dalam komen, boleh tulis nota-nota anda, mudah-mudahan bermanfaat. Bila saya tanya nanti boleh jawab lah kan. Kita baca pun Quran, kita baca Al-Fatihah, Masya Allah, kita dah boleh tadabbur, kita dah boleh faham. Kita dah belajar dekat jom tadabbur Quran. Al-Quran dihayati terus ke hati. Alhamdulillah. Okey, boleh nak join yang tandingan tilawah tu, silakan. Dan boleh kongsikan kita punya live, insya-Allah bermanfaat untuk semua. Kalau tak ada soalan dan sebagainya, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi terima kasih semua. Terima kasih banyak saya ucapkan. Stay dalam Quran Love Quran Group.
Sama-sama saya Ahmad Dian Muhammad Sani dalam rancangan Jom Tadabbur Quran. Baiklah, mohon maaf tersilap kata, terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dihayati terus ke hati. Stop recording video button.